warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim, amma ba'd. Alhamdulillah, pada petang ini bertemu sekali lagi dalam slot ataupun tazkirah online, iaitulah tazkirah yang berkaitan dengan Ramadan, siri yang keempat. InsyaAllah pada kali ini saya ingin berkongsikan sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini boleh kita dapati dalam kitab Sahih Ibnu Khuzaimah, Babu Fadaili Syahri Ramadan, bab yang menyatakan tentang kelebihan-kelebihan yang ada dalam bulan Ramadan. Juga hadis ini tuan-tuan muslimin dan muslimat boleh lihat ya, dalam kitab Syu'abul Iman dan kitab Fadailul Awqat, kelebihan-kelebihan waktu-waktu, dikarang oleh Imam Al-Baihaqi. Hadis yang diriwayatkan daripada Salman berkata, Rasulullah SAW pernah menyampaikan khutbah di hari terakhir daripada bulan Sya'ban. Rasulullah SAW menyebutkan dalam khutbahnya, Ayyuhan nas, qad adhallakum syahrun azimun. Wahai manusia, sesungguhnya akan menyelubungi kepada kamu itu satu bulan yang agung. Tengok bagaimana penggunaan bahasa yang digunakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, adh-dhalla ni ambil zilal, mana bayangan, lindungan, di bawah lindungan bayangan. Ya, kamu akan dibayangi, dilindungi, diselubungi oleh bulan yang agung. Syahrun azim. Biasa perkataan azim ini yang biasa kita dengar, ya, yang kita lafazkan, azim yang maha agung, astaghfirullahalazim. Ya, kita pun bila baca Al-Quran, ya, kita sudahkan dengan apa? Dengan sadaqallahul azim. Dalam Quran pun ada sebut tentang akhlak Rasulullah SAW, wa innaka la'ala khuluqin azim. Itu semua menunjukkan tentang, ya, kebesaran, kemuliaan. Maka begitulah bulan Ramadan yang kita berada sekarang ini ialah syahrun azim, bulan yang agung. Sebab apa? Li'annahu sayyidus syuhur, kerana bulan Ramadan ini adalah penghulu bagi sekalian bulan. Sebagaimana Jumaat dikatakan sebagai sayyidul ayyam, penghulu bagi sekalian hari, maka bulan Ramadan ialah sayyidus syuhur, penghulu bagi sekalian bulan. Lagi pula Rasulullah menyebutkan syahrun mubarak, bulan Ramadan ialah syahrun mubarak, bulan yang diberkati, penuh dengan keberkatan. Waktu kita ucapkan, ya, bila datang bulan Ramadan, syahr Ramadan Karim, ya, Ramadan Karim, bulan Ramadan ialah bulan yang penuh dengan keberkatan. Syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di dalam bulan Ramadan ini, kata Rasulullah, ada satu, ya, ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, ada satu malam, lailatun, satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ini kelebihan yang ada pada bulan Ramadan. Jika bulan Rejab dahulu, kata ulama, kelebihan lebihnya letak di awal 10 hari yang pertama. Kalau bulan Sya'ban yang baru berlalu 2-3 hari lepas, bulan Sya'ban tu, ya, kelebihannya letak pada pertengahan dia. Dan di bulan Ramadan ini kelebihannya dia letak pada akhir bulan, 10 hari terakhir. Allah Ta'ala menjadikan puasa di siang harinya itu faridah, satu kefarduan di siang hari di bulan Ramadan.
wa qiyama lailihi tatawuan, dan kita menghidupkan malam Ramadan itu dengan bertarawih dan ibadah yang seumpamanya tatawu, sebagai ibadah sunat yang dituntut lebih-lebih lagi solat sunat tarawih, sunnatun muakkadatun. Kerana solat tarawih ini tidak ada melainkan hanya ada pada bulan Ramadan sahaja. Man taqarraba fihi bi khaslatin minal khair kana kaman adda faridatan fi ma siwah. Barang siapa yang taqarrub, buat perdampingan diri kepada Allah fihi, pada bulan Ramadan ni, tak kira lah sama ada di siang hari ke ataupun malam hari, bi khaslah, dengan satu amalan, dengan satu perkara, ai min anwa'in nafil, daripada jenis-jenis ataupun nauk bagai-bagai daripada amalan sunat kita buat di bulan puasa ni, minal khair, daripada kebaikan, kana, maka adalah pahalanya ialah seperti pahala orang yang melakukan ibadah yang fardu pada bulan yang selain pada bulan Ramadan. Subhanallah. Ini kelebihan orang yang melakukan amalan-amalan sunat, amal-amal yang baik di dalam bulan Ramadan. Dan waman adda fihi faridatan, dan barang siapa pula yang menunaikan kefarduan di dalam bulan Ramadan ini, badaniyatan, sama ada nisbah pada tubuh badan, kita solat, kita menahan diri daripada makan dan minum, itu ibadah badaniyah. Puasa ni lah ibadah badaniyah yang melibatkan anggota. Juga solat pun melibatkan anggota tubuh badaniyah. Au mali, ataupun ibadah fardu tu ialah ibadah yang dinisbah pada harta benda. Umpama macam sekarang, mungkin ibadah, mulakan ibadah zakat yang fardu yang kita kena tunaikan, wajib kita bayar. Maka barang siapa yang menunaikan satu amalan yang fardu yang wajib di bulan Ramadan, kana kaman adda 70 faridatan fi ma siwa, seolah-olahnya pahalanya seperti dia melakukan 70 kali amalan fardu yang dilakukan pada bulan selain daripada bulan Ramadan. Begitulah besarnya ganjaran pahala yang diberikan oleh Allah kepada mereka yang melakukan ibadah sunat ataupun yang wajib di dalam bulan Ramadan ini. Seterusnya baginda menyatakan, wa huwa syahrus sabri, bulan Ramadan ini adalah bulan sabar. Sebab apa? Li'anna siyamahu, kerana berpuasa di bulan Ramadan ini hendaklah dengan sabar. Kita terpaksa meninggalkan kebiasaan kita di siang hari yang biasanya kita ni makan dan minum, jadi kita tak boleh makan, tak boleh minum. Wa qiyamahu bis sabri fi mihnati sahar, dan juga kita sabar kerana terpaksa berjaga sebahagian malam kita, kerana nak bersahur, kerana nak laksanakan salat tarawih dan seumpamanya. Maka di sebalik apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, ialah ada satu isyarat. Wa fihi isyaratun latifah, ada satu isyarat bahawasanya bulan-bulan yang selain daripada bulan Ramadan itu dikatakan syuhur syukr, iaitulah bulan-bulan syukur. Ada bulan puasa dipanggil bulan sabar. Bulan-bulan yang selain daripada bulan Ramadan dipanggil syuhur syukur, iaitulah bulan-bulan syukur. Kemudian sabar itu sawabuhul jannah, sabar itu adalah pahalanya diberikan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat kasih sayang Allah. Wa syahrul muasad, dan bulan Ramadan ini juga kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan syahrul muasad. Apa dia muasad? Ialah bulan simpati. Bulan simpati. Bulan kita bekerjasama, musyarakah, kita bekerjasama fil ma'ash, dalam kehidupan. Sebab tak semua orang di kalangan kita, umat Islam ini, yang hidup dalam keadaan mewah, dalam hidup keadaan sedang, tidak. Ada sebahagiannya hidup mereka sangat sederhana, mungkin dalam keadaan yang susah, fakir, miskin.
Maka inilah dikatakan bulan Muasat, bulan simpati. Bulan yang di mana dapat menimbulkan di hati kita rasa simpati. Ya, membuatkan kita jadi terkenang kepada orang yang dalam keadaan yang susah, yang memerlukan kepada pertolongan. Jadi inilah bulan dikatakan bulan Syahrul Muasat, bulan simpati. Dan seterusnya baginda menyatakan bulan Ramadan ini ialah syahrun yazdadu fihi rizqul mu'min. Bulan di mana bertambahnya rezeki orang yang beriman. Ya, sama ada rezeki itu rezeki yang hissi, ya, yang nampak oleh mata kepala kita, mungkin berupa ya, wang ringgit, ya, pemberian, sesuatu pemberian yang kita nampak, yang kita boleh rasa, boleh pegang, boleh lihat dengan mata, ataupun ditambahkan rezeki yang ma'nawi, rezeki yang tidak dapat dilihat dengan mata kepala, tapi rezeki dan nikmat batin, rezeki rohani, ya, meningkat rasa takwa kita kepada Allah, meningkat rasa, ya, kecintaan kita, rasa nak kembali kepada Allah, meningkat rasa kita gembira, suka untuk melakukan kebaikan di bulan Ramadan ini. Itu juga dipanggil rezeki, yang dipanggil rezeki yang maknawi, yang tak dapat dilihat dengan mata kepada tapi dapat dirasa oleh hati kita. Kemudian baginda menyambung lagi dalam khutbahnya, man fatara fihi sa'iman, barang siapa yang memberi makan, berbuka kepada orang yang berpuasa, ya, memberi makan ataupun minum kepada orang yang berpuasa di waktu nak berbuka, tapi syaratnya min kasbi halalin, makanan ataupun minuman yang kita nak beri kepada orang yang berbuka itu pastikan daripada usaha yang halal. Maka adalah usaha dia memberi berbuka puasa tadi itu satu maghfirah, merupakan suatu bentuk keampunan daripada Allah bagi dosa-dosanya, khususnya adalah dosa-dosa kecil dia. Subhanallah. Ini kelebihan mereka yang memberi makan orang, memberi orang nak makan untuk berbuka puasa, ataupun memberi minuman kepada orang yang nak berbuka puasa. Wa kana lahu, dan adalah bagi orang yang memberi makan kepada orang yang nak berbuka puasa ataupun ya, memberi minum kepada orang berbuka puasa itu ialah pahalanya sama seperti pahala orang yang berpuasa, sedikit pun tidak kurang. Subhanallah. Ya, ini kelebihan, ya, orang yang memberi, menghulurkan, menyumbangkan makanan, memberi makanan kepada orang yang nak berbuka puasa. Boleh jadi, ya, tahap tingkatan puasa kita barangkali tak sama, ya, dengan orang yang kita beri makan. Mungkin pahalanya lebih lagi bagi dia. Jadi kita seolah-olah dapat menumpang kebaikan daripada orang yang kita beri makan untuk berbuka puasa. Seterusnya para sahabat bertanya kepada baginda Nabi SAW. Ya, setelah diterangkan betapa besarnya pahala orang yang memberi makan dan minum kepada orang yang nak berbuka puasa, maka lalu sahabat berkata, laisa kulluna najidu ma yufattiru shaim, ya Rasulullah, ya, tidak semua di kalangan kami ini, ya Rasulullah, ada sesuatu yang boleh kami nak berikan kepada orang yang berbuka puasa. Faqala, lalu baginda jawab, Allah Ta'ala akan memberikan pahala ini kepada mereka yang memberi makan, ya, kepada orang yang nak berbuka puasa itu, ala tamratin, walaupun dengan sebiji tamar, ya, au syarbati ma, walaupun dengan seteguk air, au madqati laban, ataupun walaupun sedikit daripada air susu yang bercampur dengan air. Subhanallah. Inilah, ya, Rasulullah SAW memberitahu bahawa pahala itu Allah Ta'ala beri, tidak nanti kita nak beri, ya, makanan yang banyak, ya, ataupun minuman yang banyak, tidak, ya, walaupun kita sebiji tamar sekalipun, walaupun sedikit pun, pahalanya tetap diberi besar, pahalanya besar diberi oleh Allah kepada mereka yang memberi makan orang yang berbuka puasa. Yang penting kita beri dengan ikhlas, semata-mata kerana Allah, bukan kerana yang lain. Wahwa, Ramadan itu ialah syahrun awwalu rahmah, Ramadan itu awalnya adalah rahmat. Ay waktu rahmatin, ialah waktu
rahmat Allah turun daripada Allah secara umumnya di awal bulan Ramadan ini secara umumnya. Walaula husulu rahmatihi ma sama wala qama ahadun min khaliqatihi. Kalaulah tidak kerana rahmat Allah, sudah tentu tak ada seorang pun di kalangan hamba-hambanya yang solat, ya, yang bangun malam, yang berpuasa, tidak ada seorang pun. Ya. Jadi bermakna ini semua adalah semata-mata dengan rahmat kasih sayang Allah lah kita dapat berpuasa, melakukan ibadah-ibadah yang lain semata-mata dengan rahmat kasih sayang Allah. Wa awsatuhu maghfirah, dan di pertengahan Ramadan itu kata Nabi maghfirah, iaitulah masa keampunan Allah Subhanahu Wa Taala, rentetan daripada rahmat Allah Taala tadi. Dengan rahmat Allah jugalah maka Allah juga akan mengampunkan dosa hamba-hambanya kepada yang mereka yang benar-benar mau bertaubat kepadanya. Wa akhiruhu isqun minan nar, dan akhir daripada itu ialah kelepasan, ya, mudah-mudahan menjadi suatu kelepasan daripada azab api neraka. Seterusnya baginda mengatakan, man khaffafa an mamlukihi fihi ghafarallahu lahu wa a'taqahu minan nar. Barang siapa yang memberikan keringanan kepada hambanya ataupun kepada pekerjanya, kita sebagai bos umpamanya, kita sebagai bajikan, bila datang bulan Ramadan ni, kita peringankan sikit pekerja kita, bebanan kerja mereka. Mungkin dari sudut kerja ataupun mungkin dari segi masa bekerja dia, kita kurangkan. Sebab apa? Ya, sebagai rahmatan alaih, kerana kita simpati, kita belas kasihan kepadanya. Wa i'anatun, dan kita nak menolong, ya, pekerja kita tadi itu, kuli kita tadi itu, supaya dia juga dapat melaksanakan ibadah puasa dengan baik. Sebab tu kita berikan sedikit keringanan kepada orang yang bekerja dengan kita. Barang siapa yang melakukan seperti itu, kata Rasulullah SAW, ghafarallahu lahu, nescaya Allah Ta'ala akan ampunkan dosanya, dosa majikan itu ataupun dosa bos ataupun tuan tersebut, kerana memberikan keringanan kepada pekerja ataupun kulinya. Ya, ghafarallahu lahu, Allah Ta'ala akan ampunkan dosanya, wa ataqahu minan nar, dan mudah-mudahan Allah akan lepaskan dia daripada azab neraka. Dan terakhir Rasulullah berpesan, ya, supaya kita membanyakkan 4 perkara ni sepanjang bulan Ramadan. Ya, wastakthiru fihi min arba'i khisalin. Ya, hendaklah kamu semua, kata baginda, memperbanyakkan 4 perkara ini. Ya, 2 perkara yang kalau, ya, kamu buat, yang kamu mengharapkan redha Allah daripada keduanya, dan 2 perkara yang kamu tidak boleh tidak kamu ingin dan yang kamu mahukan keduanya. Apa dia? Yang pertama, ya, fa syahadatu alla ilaha illallah wa tastaghfiruna. Kamu bersyahadah, kamu mengulang-ulangkan, menyebut-nyebut, ya, asyhadu alla ilaha illallah, ya, dan wa tastaghfiruna, kamu memperbanyak-banyakkan beristighfar. Maka ini 2 perkara yang kalau kamu buat, ya, kamu akan dapat redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada pun 2 perkara yang kita tak boleh tidak, yang kita inginkan perkara ini. Ya, orang beriman memang merindui, memang menginginkan perkara ini. Apa dia? Fastas'alunallahal jannah. Ya, kamu memohon dan meminta syurga daripada Allah, dan kamu minta berlindung, yang keduanya kamu minta berlindung daripada azab api neraka. Sebab itulah, ya, ulama-ulama kita yang dahulu telah menyusun, ya, cara sebutannya berdasarkan kebenaran ini untuk kita sama-sama mengamalkan dan memperbanyakkan di sepanjang bulan Ramadan ini. Asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Ya, kita ulang-ulang. Asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Ya, lalu kita tutup dengan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Jadi kita boleh lihat, ya, banyak diedarkan dalam, ya, dalam YouTube, dalam Facebook kita, dalam WhatsApp kita,
bagaimana caraan baca, kita membaca bagaimana yang telah disarankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan kepada hadis ini. Dan terakhir baginda mengatakan, waman ashba'a fi sa'iman saqahu Allahu min haudi syarbatan la yazma'u hatta yadkhulul jannah. Barang siapa yang mengenyangkan, ya, mengenyangkan orang yang berpuasa, memberi makan orang puasa, nescaya Allah Ta'ala akan berikan dia minuman daripada telagaku, kata Rasulullah, ya. Nescaya Allah Ta'ala akan memberikan minum kepada dia daripada telagaku, ya. Dengan seteguk minuman itu dia tidak akan dahaga sampai bila-bila, sehinggalah dia masuk kepada syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi itulah, ya, muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, sedikit renungan kepada kita bersama tentang kelebihan bulan Ramadan yang kita berada di dalamnya sekarang ini. Mudah-mudahan kita merebut peluang dan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya supaya kita tidak menjadi orang yang rugi, ya. Sebagaimana yang kita setiap malam di dalam doa kita di akhir tarawih kita mengatakan, ya Allah, jadikanlah kami di malam ini, ya Allah, minas su'ada'il maqbulin, jadikan kami ini di kalangan hamba-hambamu yang beruntung, yang bertuah, ya Allah, lagi pula yang diterima amal ibadahnya. Dan kita minta kepada Allah, wala taj'alillahumma minal ashqiya'il mardudin, ya Allah, jangan kau jadikan kami semua, ya Allah, di kalangan hamba-hambamu yang celaka, yang binasa, lagi pula yang ditolak segala amalnya. Jadi itulah sikit perkongsian. Sekian untuk kali ini dahulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa.